kalau ayah ni tak ada dalam keluarga yang pincang, anak tu dia tak seimbang dari segi emosi. Dia tak ada contoh father figure dalam kehidupan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kita di Seikhlas Ramadan, episod Seikhlas Ramadan. Bapak Kau punya podcast yang dibahas oleh Bapa Hebat SG. Ribuan terima kasih. Hari ini 19 Mac yang bersama dengan 8 Ramadan 1445 Hijrah. Episod ke-9 Ustaz. Hari ini episod ke-9. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami sekali lagi. Ini dia Ustaz Yusof dari Al-Khatib Basyarahil. Terima kasih Ustaz kerana terus menyokong kami. Dah nak dekat, dah lepas minggu Ustaz Alhamdulillah. Dah lepas minggu kedua dah kita. Dah nak masuk minggu kedua ni sekarang ni dah 8. Nampaknya semua momentum dah okey lah. Dia memang first week tu ada yang darah naik lah macam-macam itu naik lah, ni turun lah, tapi dah 1 week I think should be stable lah dah stable lah, dah okey. Dia dah, orang kata tu dah masuk gear seterusnya kira. Belum lagi all the way, masih lagi maybe sekarang kita dah masuk gear 2 ni, dah masuk gear 2 dah tak ada sangkut-sangkut lagi lah, insya-Allah Ustaz. Baik Ustaz, hari ini kita kongsikan sebagai seorang bapa, ayah, fathers as a role model. Memang kita sebagai seorang ayah, kita apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita mahu menjadi seorang contoh kepada anak-anak kita. We always want to be the superhero for our kids. InsyaAllah bila dia membesar atau when they grow up, they look us as their hero. So peranan sebagai seorang ayah ni memang penting. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit peranan dari segi Islam mungkin nabi-nabi kita ke yang mana boleh menjadi satu contoh untuk kita look up. Kita boleh baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita pun dah masuki kepada minggu yang kedua bang. Betul, minggu yang kedua. Dan minggu kedua ni kita rasa kita dah dapat lakukan yang terbaik pada minggu yang pertama. Alhamdulillah. Cuma minggu yang seterusnya kita nak lakukan lebih baik dan juga dapat kita agihkan segala pengetahuan kita kepada tempat dan sasaran yang sebaiknya kita boleh lakukan. Betul. Talking about role model, peranan ayah ni, kita ni again kita dah bincangkan daripada awal. Kita banyak gunakan topik, kita kadang-kadang gunakan ilmu pengetahuan kita untuk kita mendidik lebih-lebih lagi sebagai ayah. Tapi kalau kita perlukan ada contoh yang kita perlu ikuti dan juga kita boleh amati bagaimana kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa ataupun contoh-contoh yang sebelum ni. Yang paling bagus untuk kita ambil iktibar ataupun contoh adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah contoh tauladan suami yang baik, ketua yang baik, ayah yang baik, okay? Dan juga kesuruhan dia, alhamdulillah, kita lihat dalam kesan sejarah banyak yang memberikan impact dan juga peranan yang berbagai Nabi Muhammad SAW melakukan. So kalau ikut kepada peranan ayah, Nabi Muhammad SAW ni tidak pernah mengetepikan, tak pernah orang kata tu mengabaikan tanggungjawab beliau sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Dan kita tahu Nabi Muhammad pun ada ramai anak. Okay. Ada 2 anak lelaki, yang kita tahu dia ada Qasim, Ibrahim, yang mana meninggal pada waktu kecil Nabi Muhammad. Okay. Dan juga dia pun ada anak perempuan yang ramai juga. So apa yang nak katakan kat sini adalah ayah punya role model yang Nabi tunjukkan ni,
dia tidak pernah orang kata tu mengecewakan dan juga menjadi sebagai satu contoh tauladan. Bukan saja pada anak-anak Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita boleh ambil iktibar banyak sebagai role model yang kita lihat kepada bagaimana ayah ni, kalau tak ada dalam, lihat kepada situasi kita bang, kalau ayah ni tak ada dalam keluarga yang pincang, anak tu dia tak seimbang dari segi emosi. Dia tak ada contoh father figure dalam kehidupan dia. Kan? Itu nasib masing-masing. Ataupun satu family yang ada kepincangan. Tapi kalau yang dalam berbentuk sempurna, kita akan lihat bagaimana peranan ayah macam kita ada responsibility. Kita tak akan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Kenapa saya cakap macam ni bang? Sebab saya perasan dan juga nampak kadang-kadang seorang ayah dia abaikan tanggungjawab dia sebagai ayah yang ada tanggungjawab untuk dia ambil berat terhadap anak-anaknya. Nampak lah. Tapi saya tengok itu agak kesian. Saya tak tahu kenapa beliau berlaku sedemikian. Seorang ayah tak ambil kisah pasal anak. Sedangkan anak tu kan anugerah, lepas tu dia ada satu amanah. Kan? Tapi kadang-kadang disebabkan keegoan seorang lelaki dan juga emosi yang terlampau bagi wanita. Not all lah. I mean talking about this. So these two extreme, yang kerugian adalah anak. Anak menjadi sasaran dan anak akan lihat bagaimana ayah ke atau ibu memberikan contoh yang terbaik. Sebab tu saya tengok Nabi Muhammad SAW, dia can be a good leader. He can be a good komando dalam peperangan. Dia became a good grandfather. Kan? Dia pernah menyantuni anaknya dan juga menyantuni cucu-cucunya. Kan? So dalam kala itu Nabi Muhammad tak pernah herdik, tak pernah jentik anaknya, tak pernah marah anaknya. Cuma teguran tu yang saya baca dalam lipatan sejarah, Nabi Muhammad SAW dia tegur atas dasar perbuatan tersebut tak seharusnya dilakukan oleh anak perempuan. For example, ada satu ketika Nabi Muhammad ni dia tak suka dengan satu tindakan ataupun perangai anaknya, tetapi Nabi Muhammad terus tidak berhampiri ataupun tak datang pergi rumah anak dia atas dasar kesilapan yang dilakukan oleh anak perempuan dia. Anak perempuan tu, okey. Sampai kan anak perempuan dia perasan, kenapa ayah tak datang dia? Kenapa dia rumah tak datang dia? Atas dasar kesalahan tersebut, dia tahu bahawasanya bapa dia tak suka, Nabi Muhammad tak suka atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perempuan dia lah. So on that note juga, ayah juga perlu ada ketegasan. Role as a father, ayah pun perlu ada ketegasan untuk mendidik anak dan juga memimpin keluarga supaya tidak terjerumus kepada kancah kemaksiatan. Ma'auzubillah. Sebab dalam dunia sekarang, kita masuk dalam dunia sekarang pula, kita tak boleh jadi ayah yang dayus. Kita juga tak boleh jadi ayah yang strict sangat. Sorry, I'm talking about strict tu not. Dia macam ni tau. Kita ni bila mana saya cakap pertengahan, dia tak boleh jadi terlalu ekstrim and terlalu liberal. You know what I mean not? Dia tak boleh macam semua tak boleh. Ni semua haram, tak boleh. Ni semua tak boleh, jangan buat. Lagi satu, tak apalah kau nak minum arak, kau minum je lah, bapak tak kisah. Kan? It's something that sekarang kau jangan buat depan aku dah. Kan? So for me, sebaiknya mutawasit pertengahan. Jadi kita ada ketegasan. Ada satu saya pernah share, I think last season juga, satu Profesor Quraisyab, dia kata dia bukan ekstrim, dia bukan terlalu longgar. Tapi dia bukan pengecut, dia bukan ekstrim, tapi dia berani. Meaning is in the center. Dia bukan kedekut, dia bukan boros, tapi dia suka bersedekah. So dalam arti kata lain, perkara yang demikian, kita ada keseimbangan dalam memainkan peranan kita sebagai ayah. So itu macam tadi cakap, role tu memang kadang-kadang kita either terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. So sometimes itu yang saya selalu kongsi dengan teman-teman, dengan bapa-bapa. Saya cakap kadang-kadang kita nak kena ringankan mulut. Bukan nak cakap kita lelaki membawang, tidak. Tapi kalau boleh kita kongsi dengan kawan-kawan. Sometimes kita tak realise, sometimes kita tak perasan that we have been too
too lenient or sometimes we have been too hard. Betul tak? Anak-anak kalau nak ikutkan, anak-anak nak tegur, nanti kita marah. Yelah. Betul tak? Engkau tahu apa. But sometimes if we share with our friends, or of course if you don't share with your friends, you share with your wife. You know, your wife can share the same thing. Me and my wife selalunya, she will always remind me. You know, say, bang, you have been too hard. You know, you have to, ini sometime, you know. And I told my wife lah, yeah, I mean, okay, I'm sorry, you know, thank you for reminding me. But this is my point, you know, that kind of thing. So I know, macam tadi Ustaz cakap, you cannot be too much on the left, you cannot be too much in the center. But to be there in the center is not easy. Yeah, it's not easy. It's It's not easy. So I always advise fathers, my friend, kongsi. Kita kongsi antara kita kawan-kawan, or of course open up to your wife and then listen to your wife. Sometimes it helps. Yeah. Memang benar-benar it helps. So Membantu. as a father, it's not easy. Of course, it is never easy. But if we open up our ears and we open up our mind, kita buka minda kita luaskan minda kita bagi peluang kepada mereka yang boleh memberikan, kata orang tu, feedback yang memanfaatkan. InsyaAllah we take it and then we move on with it. Because it's for the better of us. Dia satu apa tau bang? Dia is a lead by example. Anak-anak akan tengok bapa, kan? So we lead by example. Like Nabi lead the example. Dia yang ke depan dulu, dia yang memerintah, dia yang memimpin umat, dia yang berikan contoh yang terbaik. Nabi start, lain semua ikut. Betul. For example. So lead by example untuk positif. Jadi anak-anak akan lihat, okay, bapa aku pernah buat macam ni dulu. Bapa aku selalu, saya pernah satu kawan ni, bapa dia pasal ustaz, dia kata bapa aku tiap-tiap hari Jumaat tak pernah miss nak kasih gelandangan sedekah. So bila bapa dia meninggal, dia sambung that legacy. Continue. It's an example that Itu example lah. Saya rasa it's a good thing. So bertepatan dengan episod kita pada kali ni lah. Betul. Ya. To be a role model, you have to set example. Memang betul. Baik, mudah-mudahan kita menjadi seorang ayah yang terbaik dan lagi baik, insyaAllah. Baiklah, sampai di sini saja episod kita kali ini. Terima kasih kepada penaja-penaja kita sekali lagi di sini. Saya ingin ucap terima kasih kepada Jalindo yang paling jago. Itu dia pengiriman barang untuk ke Singapura ataupun ke Indonesia ataupun pulang balik, yang mana anda boleh menghubungi mereka. Itu dia Jalindo. Pilihan anda, amanah kami, di talian 92482596. Boleh telefon, WhatsApp 92482596. Ribuan terima kasih kepada Jalindo. Dan juga kepada teman-teman kita. Teman-teman saya cakap tu dua lah. Si dua. Ini bukan kembar lah. Ini dia sahabat ke adik-beradik pun bukan. Dia sahabat karib. Itu dia Noor dengan Haidir. Ejen hartanah setia anda boleh hubungi mereka 8118-4828. 8118-4828. Mereka akan kongsi pengalaman mereka dan isu-isu mengenai hartanah pada setiap minggu, insyaAllah. Dan mereka juga di episod-episod yang akan datang akan tanya sikit Ustaz mengenai hartanah, masalah hartanah dari segi keislaman. Mungkin Ustaz dapat beri sikit input, pencerahan dari situlah. Jadi ribuan terima kasih kepada Noor dan Haidir dan juga Jalindo kerana menyokong Seikhlas Ramadan yang dibahas oleh Bapak Kau punya podcast. Dan sampai di sini sahaja kita teruskan. InsyaAllah lagi beberapa jam lagi kita akan batalkan puasa kita untuk buka, Ustaz. Untuk buka. Bukan batalkan puasa sembarang-sembarang, untuk buka puasa. Buka puasa. Tahu, jangan orang cakap batalkan, kau straight dengar terus buka. Tunggu azan. Bukan azan asar, azan maghrib. Betul Ustaz. Baik, kita ketemu lagi esok di ruang yang sama, Seikhlas Ramadan dibahas oleh Bapak Kau punya podcast. Sehingga ketemu lagi, akhir kata saya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih.